Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung balik siri yang petang kemarin, masih lagi berkaitan tentang muraqabah. Di antara motivasi yang perlu kita faham tentang muraqabah, kita cerita balik semarin, muraqabah kita merasai kewujudan Allah yang sentiasa melihat, mendengar dan mengetahui apa tindakan kita. Satu benda motivasi untuk diri kita, untuk kita bagi kemah, bagi kita lebih memahami, lebih menyedari tentang muraqabah, iaitulah kita memahami bahawasanya di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala, salah satu daripada nama Allah iaitulah Ar-Raqib. Ar-Raqib berarti yang maha mengawasi. Allah yang bersifat dengan mengawasi, menunjukkan dia tak pernah mengabaikan semua benda yang diciptanya, semua berada dalam pengawasannya. Kan? Setiap benda Allah cipta berada dalam pengawasan Allah. Allah ambil tahu, Allah jaga, Allah pelihara. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala disebutkan juga sebagai Rabbul Alamin. Dia mentadbir sekalian alam. Semua yang berada dalam alam ini berada di dalam pengawasan Allah. Tidak ada satu pun daripada alam ini yang luput daripada penjagaan dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kana Allahu ala kulli syai'ir raqiba." Surah Al-Ahzab ayat 52, dan Allah maha mengawasi setiap sesuatu. Wa kana Allahu ala kulli syai'ir raqiba, dan adalah Allah di atas tiap-tiap sesuatu itu amat mengawasi. Allah kawal, dia jaga, dia pelihara setiap benda yang berada di dalam, dan memang semua berada dalam jagaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuhu wa'lamu anna Allah ghafurun halim. Yang bermaksud, dan ketahuilah bahawasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, maka takutlah kepadanya, dan ketahuilah bahawa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Dalam satu ayat yang lain, surah Al-Mu'minun ayat 19, Allah Ta'ala berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur, dan dia, yakni Allah, mengetahui mata-mata khianat yang tersembunyi dalam dada manusia. Semua beberapa ayat yang disebutkan ini menunjukkan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala maha mengawasi, dan cukuplah kalau saya sebut dengan ayat berikut ini untuk kita memahami bahawasanya kita sentiasa berada dalam jagaan dan pengawasan Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Qaf ayat 16 yang berbunyi, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Yang bermaksud, walaqad khalaqnal insana, dan demi sesungguhnya kami menciptakan manusia, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, dan kami mengetahui apa yang menjadi bisikan ataupun yang mewaswaskan hati manusia, bisikan-bisikan yang ada dalam hati manusia. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Di situ ada sebut perkataan wa nahnu aqrabu ilaihi, dan kami lebih akrab, kami lebih hampir, kami lebih dekat kepadanya, min hablil warid, daripada urat lehernya. Maknanya ayat ni menyatakan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala begitu dekat dengan manusia, mengetahui. Allah tahu apa yang terlintas dalam hati manusia, Allah tahu apa yang manusia lihat, Allah tahu apa yang manusia dengar, Allah tahu apa yang berlaku kepada diri manusia zahir dan batin. Sebab itulah tuan-tuan, apa yang kita buat dalam hidup ni tak pernah luput dalam ingatan Allah.
dalam ilmu Allah tak pernah hilang. Kita manusia kadang-kadang boleh kata kerap sangat benda yang kita buat hilang. Tiba-tiba kita buat, kita lupa. Sebab tu di antara doa yang perlu juga kita sebut, dan supaya ya Allah ampunkanlah dosa yang mana kami ingat, yang mana kami tak ingat. Kan? Sebab apa? Kadang-kadang banyak sangat dosa-dosa yang selama ini kita terlupa kata kita buat. Ya, kita terlupa kata kita buat. Tapi Allah tak pernah lupa. Maka sebab tu kena minta, ya Allah ampunlah dosa kami ya Allah, dosa besar, dosa kecil ya Allah, dosa yang kami buat sengaja dan dosa tak sengaja ya Allah. Dosa yang kami buat secara terang-terangan ataupun secara tersembunyi ya Allah. Kena tambah lagi satu, ya Allah dosa yang kami ingat dengan dosa yang kami tak ingat ya Allah. Yang kami kita ingat tak apa, kita boleh minta maaf, tapi yang tak ingat, Allah tak pernah lupa dosa yang kita buat. Dosa ni semua di sisi Allah Subhanahu wa taala tak pernah lupa, dan Allah Subhanahu wa taala akan balas kembali, akan hitung kembali, akan hisab balik dengan segala amalan yang pernah kita buat ketika mana hidup di dunia. Maka sebab itulah banyak kena minta ampun, istighfar. Istighfar ni kena berterusan. Sehingga ada seorang ulama, tokoh ulama, saya tak ingat nama ulama tu, apabila orang mai jumpa dia, tanya apa pun, dia kata, okey Syekh, saya ada masalah macam ni, apa masalah? Nak selesai masalah ni ya, istighfar. So dia ni pula mai apa ke apa, istighfar. Petua dia istighfar dia. Dia ni mai saya sakit lalu, istighfar. Dia ni mai ada masalah apa, istighfar. Dia ni mai apa ke, istighfar. Dia Syekh ni tak ada benda lain, hidup dia hanya istighfar dia. Sebab berpunca daripada kita punya dosa dan kesalahan itulah Allah bagi macam-macam benda dalam hidup kita. Allah kifaratkan dosa pasal kita pernah buat silap. Allah kifaratkan selama ni kerana kita lupa pada Allah. Allah nak bagi kita teringat balik. Allah bagi penyakit, Allah bagi masalah, Allah bagi serabut kepala otak, Allah bagi macam-macam masalah dalam hidup. Sebenarnya Allah di samping dia nak kifaratkan kita punya dosa, Tuhan ni dia nak kelui. Dia kata, orang Kedah kata kelui sini tu apa? Tuan-tuan habis semayang, tuan-tuan habis semayang, tuan-tuan belah. Dia ni pun keluar ke pintu tu, dia ni keluar ke pintu ni, dia ni keluar ke pintu tu. Padahal kenal-kenal tapi masing-masing sibuk, tak ada nak tegur, tak ada nak apa, masing-masing buat kerja masing-masing. Tahu-tahu kita habis semayang, kita tengah duk pi pasal kita duk ligan kita punya kerja. Tiba-tiba member tu mai, lambat. Hai, Assalamualaikum. Lama tak jumpa hang. Panggil apa gitu? Tegur. Dia nak tegur kita. Lama tak ingat kat aku. Kadang-kadang kita semayang, tapi kita semayang kita tak ingat ke Allah. Daripada mula semayang sampai habis, lalai, lupa, pom, tak ingat. Yang duk ingat dalam semayang pasal kerja, pasal menyaga, pasal projek, pasal apa. Dalam duk semayang tak ingat ke Tuhan. Apatah lagi di luar semayang. Menyebabkan Tuhan tegur kita. Tak sedap lah bunyi tegur. Saya bahasa Kedah saya lebih banyak saya faham daripada bahasa Pulau Pinang. Kuit balik macam tu. Faham tak? Kira macam gitu. Apa kita nak bagi tu? Tegur lah kot. Macam tu. Tidak belah lagu tu, lupa. Buat tak tahu mak. Macam tu. Dok pi dok buat kali-kali itu. Tapi tak boleh lah kita kata macam tu. Tapi apa keadaan apabila satu orang kita tengok dia sibuk-sibuk, salam tak ada apa, tak ada belah gitu ya, tegur sikit. Macam member tegur kita balik. Kita dah lupa dah member. Dia tegur kita balik. Dia nak peringat kita balik. Hang tak boleh lupa aku. Aku Tuhan, hang tak boleh lupa aku. Hang kena ingat aku. Nak lagi bagus, ingat 24 jam. Tapi dah hang sibuk dengan dunia. Sebab tu dia buat main ayat dalam surah Al-Munafiqun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan melalaikan kamu oleh harta kamu, oleh anak pinak kamu, oleh kerja kamu, oleh dunia kamu. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan harta dan manusia yang duduk di keliling kita menjadi penghalang kita daripada mengingati Allah. Siapa buat lagu tu, Tuhan kata apa? Faulaika humul khasirun. Ni manusia rugi. Dia nak tegur kita.
Di sini kita boleh faham apa? Tuhan Ar-Raqib. Tuhan Ar-Raqib yang sedang mengintai-ngintai, duk tengok, duk perhati, duk teropong. Ni Ar-Raqib. Dia duk tengok, kita tak berhenti. Dia duk perhatikan kita, dia duk endap tengok. Kalau perhati saja lagu tu, perhati sambil kita nampak benda lain, tu kata perhati, memandang. Tapi bila Ar-Raqib, macam kita tengok teropong, kita tengok tu, kita fokus pada satu benda ya. Kalau macam saya duk tengok lah ni, saya bukan nampak abang ni, saya nampak semua yang di belakang-belakang tu semua. Walaupun mungkin saya tengok dia, tapi dalam masa yang sama, saya perasan ada orang berjalan mai, saya perasan ada orang duduk dekat sini, dia nampak semua. Faham tak? Tetapi kalau saya buat lagu tu, saya tengok muka dia seorang ya. Teropong. Itu nama dia Ar-Raqib. Dia duk teropong kat saya seorang ya. Maka Allah maha hebat. Macam mana sifat Allah nak tengok kita seorang-seorang? Yang tu Allah kita tak boleh fikir. Yang tu Tuhan punya kerja. Tuhan sedang perhatikan kita seorang demi seorang dengan perhatian yang khusus. Dia duk teropong setiap orang kita ni, dia duk teropong seorang-seorang detail, dia duk teropong tengok. Sampai kita duk garu lagu ni pun dia tahu. Kita kadang-kadang gatai-gatai duk garu lagu tu, kita duk fikir benda lain. Yang kita duk garu ni kita tak perasan. Yang kita duk garu ni kita tak perasan. Tapi Allah tahu berapa kali kita garu, jari mana kita garu, kulit tak mana kena kuku, semua dia tahu. Punya Ar-Raqib, tu nama dia Ar-Raqib. Dia perhati, dia teropong, dia ambil tahu, dia detail duk tengok pasal kita. Maka kalau kita sedar kata Tuhan tengok macam tu, sepatutnya kita rasa malu untuk kita buat benda yang dimurkai oleh Allah. Kena rasa malu. Anda tengok hari Jumaat, khatib bagus dia duk baca khutbah, setengah-setengah orang duduk, bagus dia main game, sembang. Tuan-tuan duduk atas mimbar ni, tuan-tuan nampak boleh nampak juga pasal apa, kita duduk tinggi, kita duduk tengok tu kan, nampak belakang-belakang dia tu duduk sembang dia ni. Asal macam nak tegur saya lagi, marah pula. Tapi anda faham tak? Maka Allah sedang perhati kita punya perangai, satu-satu kita punya perangai. Macam mana perangai kita di tengah malam, macam mana perangai kita duduk dalam bilik air. Sebab itulah tuan-tuan, ulama ni tuan-tuan, dia punya malu kat Tuhan. Dia duduk dalam bilik air saja, dia takkan londeh tubuh badan dia, melainkan dia tutup dia punya aurat. Dia duduk dalam bilik air pun dia tutup aurat. Hari ni tuan-tuan, orang duduk di rumah mau mandi telanjang. Orang tanya, ustaz apa hukum mandi telanjang? Makruh? Taklah haram. Tak apa elok Sekali lagi orang ternampak apa ke? Jadi macam mana nampak kita punya aurat? Kita tak perasan. Bagi punya kita duduk rumah flat, kita kata mana ada orang nak tengok aku mandi. Tahu-tahu kita dalam duduk tak perasan tu, member tengah duduk cat kat luar bangunan pakai lift yang lift yang duduk kat luar cat tu, duduk cat, mana lah tahu dia duduk di luar, kita tak perasan. Bagi dia duduk cat, bulat duduk dah. Tu dia ada usaha kita. Dah lah, benda tu kemungkinan boleh berlaku. Macam kita pergi bilik air, kadang-kadang kita bawa selak, rupanya selak tak masuk. Dia punya cakok tu tak masuk. Kan? Kita tengah-tengah bagus duduk mandi ke, bilik air besar sikit tolak-tolak, Allah ternampak kita punya aurat. Kan kalau kita pakai siap-siap kain basah, kita tutup kita punya aurat. Apa-apa jadi ke apa ke, tengah-tengah duduk dalam bilik air, tiba-tiba bewak keluar ke, dan lah lari pergi luar. Pasal apa? Dah pakai dah seluar dengan kain dah ada dah. Bayangkan tiba-tiba bewak keluar. Anda jangan buat main tu. Rumah saya bisa keluar, bewak, anak bewak. Dia masuk ke dalam kan bilik air tu, dia pergi terus kot parit kan. Dia panjat kot naik kot yang parit lubang tu, masuk. Tiba-tiba kita pula pergi buka dia punya penutup yang nak keluar air tu kan. Tengok jauh kepala tu ada. Terkejut kita. Mampu yang kan, taklah nak abang ada contoh. Jadi kalau kita dah tutup aurat, kita tak payah takut. Pasal apa? Dekat Tuhan sendiri pun aku malu untuk aku nak tunjuk aku punya aurat, walaupun Allah tahu segala-galanya. Punya malu. Ni sampai peringkat lagu tu lah tuan-tuan. Manusia dia takkan ada rahsia dalam diri dia, disebabkan dia sedar semua rahsia dia diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nama dia Ar-Raqib.
maha mengintai-ngintainya Allah, itu namanya muraqabah. Sepatutnya bila cerita muraqabah, ar-raqib Allah yang tengok kita saja. Tapi bila muraqabah, dia berlaku proses di mana apabila kita sedang kata Allah sedang memerhatikan kita, maka kita pun dalam masa yang sama, kita pun sedang kata Allah memerhatikan kita, kita cuba untuk memberikan penumpuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fokus kita kepada Allah. Cerita fokus, teringat pagi tadi kita dah cerita pasal Tuhan, pasal fokus. Apakah yang dimaksudkan dengan Tuhan? Tuhan itu adalah fokus kita dalam hidup kita, fokus utama. Maka kita memberikan fokus kita yang utama kepada Allah. Duk mana-mana teringat nak pergi semayang, teringat hukum hakam agama Allah, teringat Allah sedang perhatikan kita, teringat Allah sedang mendengar kata-kata kita, teringat Allah sedang mendengar sedang mengetahui apa yang terlintas dalam hati kita. Perasaan yang ni dia menyelubungi dalam hidup kita di mana-mana tempat kita berada. Perasaan tu dia main. Itu nama dia muraqabah. Nama apa? Nama dia muraqabah. Yang ni lah. Jadi apa yang kita duk cerita sekarang ni muraqabah, bagaimana perasaan muraqabah tadi tu boleh ada dalam diri kita. Satu, kita sedang, Allah sedang memerhatikan kita, sedang mengetahui dan sebagainya. Yang kedua, kita memberikan fokus kita kepada Allah. Macam ni, tuan-tuan sedang tengok saya. Tuan-tuan sedang tengok saya. Okey, ini contoh senang muraqabah. Tuan-tuan sedang duk perhatikan saya. Boleh tak saat sekarang tuan-tuan semua sedang perhatikan saya, tiba-tiba saya dengan video ni pun duk rakam saya, dengan tuan-tuan semua laki perempuan semua duk tengok saya, tiba-tiba saya buat apa nak? Saya ambil jari, saya duk korek di hidung. Dia main jolok main ke dalam. Muka duk tu. Boleh buat tu? Pelik tak kalau orang tengok? Pak ustaz mengajar korek di hidung pula. Lepas tu duk gelintir-gelintir tu, betul nak tembak. Orang mau duk tengok. Sesuai lah. Macam aib, macam tak elok duk buat perangai lagu tu depan-depan orang. Faham tak? Macam itulah keadaan, nama dia muraqabah. Ketika mana tuan-tuan sedang memerhatikan saya tak buat pekerjaan yang pelik-pelik, macam itulah ketika mana kita menyedari Allah sedang tengok, mendengar dan mengetahui keadaan kita, dan kita tak buat benda-benda yang dianggap pelik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu nama dia muraqabah. Maka apabila ada muraqabah ni dalam hidup kita tuan-tuan, insya-Allah dia sebagai booster, dia nak tendang, dia nak push kita supaya jadi ikhlas, supaya jadi tawaduk, supaya jadi khusyuk, supaya jadi redha. Oh, yang ni penting sangat bab ni. Saya tak mau laju-laju. Manusia hidup dalam muraqabah, insya-Allah dia akan jadi manusia terbaik di muka bumi ini. Depan orang pun dia macam tu, belakang orang pun macam tu. Ada orang pun dia semayang sunat, tak ada orang pun dia semayang sunat. Ada orang dia puasa sunat, tak ada orang dia puasa sunat. Sunat ni kena cerita pasal wajib semua orang buat. Yang wajib semua orang buat. Yang sunat tak semua orang buat. Jadi depan orang dia zikir, belakang orang dia zikir. Depan orang dia baca doa, belakang orang pun dia baca doa. Pasal apa? Pasal dia ada muraqabah dalam diri dia. Faham tak? Dia bukan buat kerana apa-apa, kerana ada kepentingan siapa-siapa. Tak penting untuk dia. Tapi dia sampai kepada peringkat dia buat tu kerana dia rindu, kerana dia sayang, kerana dia kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bila main sayang tu dia buat tu dia bukan kerana apa-apa. Tuan-tuan memang pandai dalam bab-bab yang melibatkan landscape. Apabila tuan-tuan tiba-tiba tuan-tuan suka dekat satu perempuan, contoh ni, okey, tuan-tuan berkenan dengan dia apa semua, tiba-tiba tuan-tuan pun duk sembang-sembang dengan dia. Yalah, kita pun dalam rangka duk kira nak kenal-kenal, mungkin nak kahwin ke apa ke kan. Tiba-tiba perempuan tu kata, abang kerja apa? Oh, saya kontraktor, saya buat landscape, saya buat saya atok semua pokok bunga apa semua saya buat bagi cantik. Oh, saya designer lah apa, dia pun beritahu. Oh, kami di rumah ni bapa saya duk cadang nak panggil orang main buat landscape apa semua bagi elok. Agak tuan-tuan lah. Tuan-tuan dah berkenan dekat anak dia.
Pak Mentua ni bakal Pak Mentua panggil, takkan tuan-tuan nak letak bayaran kot? Takkan kot kan? Kita mesti kita buat memang tunjuk konon-kononnya kita ikhlas dia. Pasal apa? Pasal kita buat kerana kita sayang kepada anak dia. Maka kita sanggup tak ambil bayaran. Tak apa pakcik. Tak apa, pimai-pimai saya nak pergi mana nak jadi menantu rumah ni juga. Nah, tak apalah, kita buat bagi elok lah, rumah kita lah juga. Nampak? Dia dah peringkat buat bukan kerana nak upah, dia bukan buat kerana dia nak satu ganjaran untuk kepentingan peribadi, bab-bab keduniaan semata-mata, tapi dia mai kepada peringkat dia buat kerana dia sayang dekat orang ni. Faham tak? Kerana dia sayang kepada orang tu, maka dia buat tu betul-betul kerana dia sayang, maka dia akan buat bagi cantik, biar bagi orang yang dia sayang itu akan puji dia. Oh, pandailah bang, oh abang buat comel abang. Sudah lah. Kan? Puji tak kira lah abang comel weh, kata dia kan, markah dia Mac ni kan, dia pun buat kembang lagi lah ni, bakal lah bini aku ni kata aku buat cantik comel ni, nampak kemas, dia nak buat lagi cantik. Pasal dia buat pasal apa? Dia buat kerana kasih sayang, bukan dia buat kerana mengharapkan pulangan duit, nama dan sebagainya. Tak, pada ketika itu. Pasal apa ada benda tu? Ada muraqabah. Dia buat kerana kawan tu. Kawan tu pula duk balas balik satu tindakan menunjuk kata dia suka, dia respon dengan apa yang kebaikan kita buat. Maka itu dia panggil ada proses muraqabah. Yang ni yang kita nak dalam hidup kita tapi yang tu kita cerita muraqabah dengan manusia. Maka kita nak fokus muraqabah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah nanti esok petang kita sambung lagi dengan bagaimana tanda-tanda yang menunjukkan bahawasanya dah mula wujud dah dalam diri kita yang apa yang dimaksudkan dengan muraqabah. Nak tengok macam mana ada muraqabah dalam diri kita? Kita tengok esok petang esok. InsyaAllah mudah-mudahan sihat tubuh badan, tak ada apa-apa benda yang menghalang. InsyaAllah petang esok kita sambung lagi setiap hari dengan apakah yang dimaksudkan dengan secara umumnya keseluruhan perbincangan berkaitan tentang muraqabah. Sekadar tu saja. Jumpa lagi tuan-tuan. Yang baik daripada Allah, salah silap pada diri saya sendiri, mohon ampun dan maaf.